Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 ingin membentangkan tugasan 3 MPU 3 bagi subjek MPU 3122 di bawah tajuk Usaha dan Cabaran Pelaksanaan Sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja Berperlembagaan bagi mengerat hubungan etnik dalam pembinaan jati diri dan negara bangsa ke arah integrasi nasional dalam keluarga Malaysia yang berakhlak mulia. Kumpulan kami terdiri pada Asia, Al-Aiman, Aimi Alina dan Atira Sofia. Sebelum kita pergi lebih jauh berkenaan dengan cabaran, kita lihat dahulu berkenaan dengan demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Baiklah, dua elemen penting dalam sistem pemerintahan ialah demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Malaysia mengamalkan demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran raja berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua negara yang telah diperuntukkan oleh perlembagaan. Gelaran rasmi yang penuh bagi Baginda ialah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Konsep demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen adalah pemerintahan yang dijalankan secara perwakilan. Perwakilan dilakukan melalui proses pilihan raya. Parlimen Persekutuan mengandungi Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan dua dewan iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Terdapat 5 ciri-ciri sistem demokrasi berparlimen. Yang pertama, perlembagaan. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi asas dalam pembentukan sesebuah negara. Yang kedua, parlimen. Komponen parlimen terdiri daripada 3, iaitu yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Ciri yang ketiga adalah pilihan raya. Pilihan raya pula adalah proses memilih wakil rakyat untuk memerintah sama ada pada peringkat negeri maupun persekutuan. Yang keempat, kebebasan asasi. Kebebasan asasi terdiri daripada 2, iaitu kebebasan bersyarat dan kebebasan mutlak. Kebebasan mutlak ini adalah kebebasan yang tidak bersyarat, manakala kebebasan bersyarat adalah berlandaskan kepada peraturan tertentu. Kebebasan asasi ada dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan, iaitu pada bahagian 2. Terdapat 9 teras utama dalam bahagian ini, antaranya adalah kesamarataan, kebebasan beragama, hak berkenaan negeri dan juga harta. Dan ciri-ciri sistem demokrasi berparlimen yang terakhir ataupun yang kelima adalah raja berperlembagaan. Pemerintah tertinggi negara Malaysia ataupun ketua negara iaitu yang di-Pertuan Agong. Okey, mula-mula sekali kita akan tengok pada bagaimana usaha pelaksanaan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan bagi mengerat hubungan etnik dalam pembinaan jati diri dan negara bangsa ke arah integrasi nasional dalam keluarga Malaysia yang berakhlak mulia. Okey, jom kita tengok poin yang pertama. Okey, sekarang kita pergi pada usaha pelaksanaan demokrasi berparlimen dan sistem raja berperlembagaan dalam mengeratkan hubungan etnik. Okey, yang pertama kita fokuskan kepada sistem raja berperlembagaan terlebih dahulu. Okey, di mana yang di-Pertuan Agong dilantik sebagai ketua negara. Okey. Okey, seperti yang kita tahu, YDPA ni apabila dilantik sebagai ketua negara, okey, automatik dia menjadi ketua agama. Ini mengakui agama Islam sebagai agama rasmi ataupun agama persekutuan Malaysia lah. Okey. Okey, seperti yang kita tahu, peranan YDPA semestinya adalah untuk menyatupadukan seluruh rakyat. Di mana YDPA adalah sebagai penaung kepada seluruh kaum-kaum Malaysia. Di mana sistem raja berperlembagaan ini juga akan menyatukan rakyat di seluruh wilayah di sesuatu tempat menjadi satu dan mengelakkan perpecahan tercetus. Di Malaysia, YDPA berkuasa sebagai penyatu kepada rakyat yang mempunyai agama, ideologi dan fahaman politik yang berbeza-beza. Oleh sebab itu, jurang perbezaan akan dapat dikecilkan sekaligus membuatkan mereka bersatu sebagai bangsa Malaysia walaupun memiliki banyak perbezaan dalam diri lah. Okay, seterusnya,
Sistem raja perlembagaan juga mampu menyatukan suara rakyat di mana sekiranya kepimpinan negara yang diketuai ketua kerajaan terpilih menimbulkan masalah yang menyebabkan ketidakpuasan hati rakyat, maka raja-raja di dalam sistem raja perlembagaan ini berfungsi sebagai tempat aduan masalah rakyat dalam semua aspek termasuklah politik, ekonomi dan sosial. Raja-raja ini akan mendengar suara rakyat marhin lalu menyampaikan kepada ketua negara supaya diambil perhatian yang lebih lanjut. Okey, di dalam sistem raja perlembagaan juga, YDPA maupun raja-raja lain akan bertindak memberi titah nasihat maupun teguran kepada kepimpinan negara dan rakyat secara umum. Okey, hal ini terbuktilah bahawa sistem raja perlembagaan berfungsi sebagai penyatuan nasional ataupun menyatu padukan seluruh rakyat di bawah satu naungan. Okey, titah ini akhirnya akan didengar dan dipatuhi oleh rakyat serta mesti dihormati. Biarpun setiap rakyat memiliki perbezaan pendapat. Okey, walau bagaimanapun, rakyat mestilah akur lah dengan titah yang di-Pertuan Agong, titah yang dikeluarkan oleh YDPA, di mana setiap rakyat mestilah akur dan patuh kepada titah baginda. Walaupun setiap rakyat mempunyai perbezaan ideologi dan fahaman masing-masing. Okey. Seterusnya, kita pergi pula pada kesan usaha raja perlembagaan dalam membina perpaduan dan pembentukan keluarga Malaysia berakhlak mulia. Okey, yang pertama yang saya fokuskan tadi lah YDPA sebagai ketua negara, di mana di mana dalam rukun negara sendiri pun telah menyatakan rukun negara yang pertama. Yang kedua, kesetiaan pada raja dan negara, di mana setiap berdasarkan rukun tersebut, setiap rakyat Malaysia mestilah patuh dan taat setia pada pemimpin Malaysia, di mana paling tinggi adalah YDPA itu sendirilah dan seangkatan dengannya. Dalam setiap perkara makruf, walaupun arah yang dikeluarkan tidak dipersetujui oleh pandangan peribadi segelintir rakyat. Contohnya, setiap rakyat Malaysia mestilah menghormati dan menyanjung tinggi golongan pemerintah dan pemimpin, daripada YDPA kepada ahli parlimen, ahli dewan rakyat dan semua pemimpin yang terlibat. Macam mana kita nak menghormati dan menyanjung tinggi golongan pemimpin ni? Kita sebagai rakyat cukuplah sekadar mengikuti segala undang-undang yang telah termaktub dalam perlembagaan. Yang kedua, membuka dan memberi kebebasan kepada rakyat dalam membuat sebarang pilihan dan keputusan. Ni setiap masyarakat perlu saling bekerjasama dan bertoleransi dalam menentukan hal politik dalam pentadbiran di Malaysia, di mana walaupun terdapat perbezaan kaum, agama, ras semua tu, tapi rakyat mestilah bersatu padu dalam membangunkan pentadbiran negara. Contohnya, rakyat Malaysia tidak boleh berpuak-puak dan bermusuhan walaupun mereka berbeza aliran politik, terutamanya apabila terdapat perbezaan parti politik, maka terdapatlah jurang perbezaan di situlah antara kaum. Walau bagaimanapun, terdapat juga kaum lain yang mengikuti parti politik Perikatan Nasional, di mana terdapat gabungan antara beberapa parti. Seterusnya kita pergi pula pada usaha dan sistem demokrasi berparlimen dalam mengeratkan hubungan etnik, di mana poin yang pertama yang saya bawa, melalui sistem demokrasi berparlimen telah membuka dan memberi kebebasan kepada rakyat dalam membuat sebarang pilihan dan keputusan. Di mana melalui sistem ini, rakyat memiliki kebebasan untuk bersuara dan menyatakan isi hati mereka secara jujur dan terus kepada pemerintah tanpa rasa takut atau terancam. Di mana menerusi sistem demokrasi berparlimen ni, sistem ini telah mengutamakan suara rakyat, mengutamakan suara rakyat dan membawa suara rakyat kepada parlimen dan diutarakan kepada YDPA.
Okey, seterusnya rakyat memiliki kebebasan untuk menyokong sesebuah kerajaan sama ada untuk mengekalkannya atau menjatuhkan kerajaan tersebut jika mereka tidak berpuas hati melalui kuasa undi mereka dalam pilihan raya. Okey, seterusnya yang ketiga, rakyat juga memiliki kebebasan untuk menubuhkan persatuan di mana mereka mempunyai hak untuk menubuhkan persatuan seperti badan bukan kerajaan, NGO maupun mencipta parti politik atau persatuan kebajikan mereka tersendiri bagi membela nasib rakyat lain. Okey, seterusnya, rakyat juga bebas untuk berhimpun bagi membawa suara mereka dengan lebih keras terhadap kerajaan yang dipilih. Contohnya, kerajaan yang dipilih untuk memerintah sewaktu itu melakukan kesilapan dan di mana rakyat tidak berpuas hati terhadap kerajaan tersebut, maka rakyat juga berhak untuk melakukan demonstrasi secara aman. Okay, seperti mana yang kebiasaan berlaku di ibu kota ibu negara Malaysia di Kuala Lumpur. Okay, seterusnya, poin yang kedua, di bawah sistem demokrasi, di mana usaha sistem demokrasi berparlimen juga telah melibatkan rakyat secara langsung dalam sistem pemerintahan, di mana melalui sistem ini rakyat memiliki kebebasan yang meluas dan mutlak untuk memilih mana-mana individu bagi mewakili mereka untuk dijadikan sebagai pemimpin demi membela hak-hak dan suara mereka. Misalnya, rakyat akan mengundi pada sesi pilihan raya sama ada untuk memilih wakil atau pemimpin di peringkat kerajaan tempatan, negeri maupun negara. Okey, seterusnya, rakyat juga dapat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara dengan cara mencalonkan diri mereka sebagai calon dalam pilihan raya. Justru, rakyat bebas menubuhkan parti dan menyertai pilihan raya untuk diangkat sebagai pemimpin sesebuah kawasan. Okey, di mana rakyat juga di mana pemimpin yang dipilih yang menjadi pilihan sewaktu pilihan raya juga adalah tergolong dalam kalangan rakyat itu sendiri. Okey, di mana pemimpin tersebut telah mendapat suara majoriti rakyat, dan telah dilantik untuk menjadi wakil bagi sebuah kawasan tersebut. Melalui sistem ini juga, sistem demokrasi juga, mana-mana rakyat juga boleh menjadi Perdana Menteri, Menteri Besar, Ketua Menteri, Esko Kerajaan Negeri maupun sebagai pemimpin kawasan setelah mereka dipilih oleh rakyat juga. Okey, mari kita tengok pula kesan usaha sistem demokrasi ini dalam membina perpaduan dan pembentukan keluarga Malaysia berakhlak mulia. Berdasarkan poin yang pertama tadi, iaitu membuka dan memberi kebebasan kepada rakyat dalam membuat sebarang pilihan dan keputusan, maka setiap rakyat Malaysia berhak melibatkan diri mereka dalam demokrasi parlimen secara langsung walaupun mereka berbeza kaum dan terdapat perbezaan dari segi ideologi, agama dan juga etnik lah. Contohnya, rakyat boleh bersatu padu dalam membina pentadbiran negara tanpa timbulnya prejudis terhadap kaum lain. Contohnya, sewaktu pemilihan pemimpin bagi satu kawasan tersebut, sekiranya kawasan tersebut majoriti terdiri pada kaum Cina, kebiasaannya mereka akan melantik pemimpin daripada kalangan mereka sendiri. Tapi menerusi sistem demokrasi berparlimen ini telah memecahkan tradisi tersebut, di mana pemimpin satu kawasan dipilih dalam kalangan dipilih berdasarkan kredibiliti pemimpin tersebut, bukan kerana latar belakang kaum yang berbeza lah. Berdasarkan poin kedua pula, kesan yang saya dapati adalah setiap masyarakat mempunyai hak yang sama dalam pembentukan sistem pemerintahan negara. Contohnya, melalui pilihan raya, rakyat Malaysia berhak memilih pemimpin pilihan mereka walaupun terdiri pada kaum yang berbeza lah. Sebetulnya pilihan mereka adalah mengikut kriteria kredibiliti pemimpin tersebut, bukanlah kerana mereka mempunyai fahaman ataupun ideologi yang sama. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pada saudari berikutnya untuk penutup. Baiklah, untuk usaha pelaksanaan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan yang seterusnya, iaitu membentuk keadilan dalam sesebuah pemerintahan. Dalam pemerintahan yang
dijalankan dalam Malaysia ni ialah rakyat tanpa mengira pangkat, status, kedudukan, agama, bangsa dan ideologi diberi hak dan kuasa untuk memilih dan mencorakkan sesebuah pemerintahan mengikut kehendak mereka. Maknanya dalam Malaysia ni semua rakyat tanpa mengira agama, kaum, etnik diberi hak yang sama rata untuk mencorakkan pemerintahan negara. Mereka diberi hak untuk mengundi. Okey, bila tiba masanya untuk mengundi, semua layak kiranya boleh mengundi dan tak ada pun yang dikecualikan daripada mengundi. Okey, ia membawa semua suara rakyat tanpa mengira status, bangsa, agama dan ideologi tadi untuk dilaksanakan dalam sistem pemerintahan. Sistem demokrasi berparlimen akan berjaya membentuk sebuah keadilan dalam masyarakat dalam sesebuah pemerintahan sekaligus membentuk perpaduan antara kaum. Okey, kenapa cara ini dilakukan? Kerana sistem demokrasi ini akan membentuk sebuah keadilan dalam masyarakat. Kenapa? Kerana macam tadilah, semua pihak boleh mengundi. Kiranya tiada yang dipinggirkan dalam negara ni. Kiranya jadi semua orang akan ada semua kaum akan ada tanggungjawab masing-masing. Setiap individu, setiap kaum semua ada tanggungjawab masing-masing untuk mengundi. Jadi tiadalah rasa macam dipinggirkan ke, rasa tidak puas hati ke. Menunjukkan penyatuan kaum antara Melayu, Cina dan India terutamanya melalui kewarganegaraan yang sama, iaitu warga negara Malaysia. Hal ini juga menunjukkan yang ketiga-tiga kaum ni disatukan di bawah kewarganegaraan yang sama, iaitu warga negara Malaysia. Jadi kewarganegaraan ini juga adalah salah satu ciri-ciri negara bangsa, iaitu rakyat disatukan di bawah satu kewarganegaraan. Okey, untuk saya nak sentuh sikit tentang adil ni. Adil ni adalah merupakan salah satu akhlak mulia yang digariskan dalam Islam. Okey, adil ni adalah ciri-ciri yang perlu adalah dalam setiap individu, setiap orang. Okay, kita juga kena adil. Kalau kita ada pegang jawatan, kita kena adil lah dalam memerintah. Dan juga untuk pihak yang lebih, kalau nak cakap tentang pihak yang lebih tinggi seperti pemerintah negara, mestilah adil. Bak kata, sebenarnya pemimpin ni satu kaki ke syurga, satu kaki ke neraka. Jadi sebelah kaki ke neraka. Jadi adil ni sangat penting lah. Terutamanya pemimpin perlu adil, jangan ambil rasuah. Sebab ni adalah salah satu akhlak mulia. Okey, kalau pemimpin adil, maka sesebuah pemerintahan tu akan berjalan dengan lancar, rakyat akan hidup harmoni. Okey, jadi pentingnya sifat adil dalam setiap diri individu, terutamanya individu Muslim. Yang seterusnya ialah raja diberikan kuasa sewajarnya. Okey, sistem ini berperanan memberikan mandat kuasa yang sewajarnya kepada raja-raja. Okay, hanya yang terpilih saja boleh dipilih, iaitu menurut darah keturunan. Maknanya yang ada darah diraja je yang boleh meneruskan jadi raja ni. Tak boleh lah tiba-tiba contoh raja, dia tak ada anak, dia pun ambil orang lain ganti dia jadi penerus tahta dia. Tak boleh lah, kena yang berdarah diraja sahaja. Raja tidak lagi, dengan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan ni, raja tidak lagi memiliki kuasa mutlak. Sebab raja ni tidak lagi bebas menggunakan kuasa mereka sesuka hati. Kalau sebelum ni, raja boleh buat apa saja. Raja boleh, kalau contoh raja marah, dia boleh je suruh titahkan agar pesalah tu dihukum mati, walaupun atas kesalahan yang kecil sangat. Sebab dia ada kuasa mutlak. Contohnya lah yang saya sebut ni. Jadi lepas adanya sistem raja berperlembagaan ni semua, raja tidak lagi bebas menggunakan kuasa mereka suka hati, kerana setiap perbuatan mereka yang menyalahi undang-undang, kerana mereka terikat dengan satu perlembagaan juga sebenarnya. Okey, poin seterusnya, setiap perbuatan mereka yang menyalahi undang-undang mahupun perlembagaan berhak dibicarakan di mahkamah serta dikenakan hukuman sewajarnya.
Okey, dan sistem beraja ni juga ialah salah satu elemen negara bangsa, iaitu kedaulatan, iaitu rakyat disatukan di bawah kedaulatan yang sama, di bawah pemerintahan yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adia Iman binti Muhammad. Jadi saya akan sambung pembentangan berkenaan dengan cabaran pelaksanaan sistem demokrasi berparlimen bagi mengerat hubungan etnik dalam pembinaan jati diri dan negara bangsa ke arah integrasi nasional dalam keluarga Malaysia yang berakhlak mulia. Baiklah, jom kita tengok satu persatu. Baiklah, cabaran pelaksanaan sistem demokrasi berparlimen bagi mengerat hubungan etnik dalam pembinaan jati diri dan negara ke arah integrasi nasional dalam keluarga Malaysia yang berakhlak mulia. Yang pertama adalah amalan politik wang. Apakah yang dimaksudkan dengan politik wang? Politik wang ialah istilah khusus untuk rasuah politik yang merangkumi sebilangan perbuatan yang salah di sisi undang-undang, termasuk pembelian undi, penyalahgunaan kuasa dan pelesapan wang. Baiklah, rasuah memberi kesan buruk kepada masyarakat dan perniagaan. Sumber ekonomi tidak diuruskan dengan baik. Kerana aktiviti rasuah, orang yang salah dan tidak layak mendapat peluang pekerjaan atau kuasa. Rasuah menghalang produktiviti berlaku kerana ia mendorong pembaziran terjadi, terutamanya sumber yang berlebihan digunakan. Produktiviti merujuk kepada menggunakan sumber paling sedikit untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Apabila orang yang salah mendapat pekerjaan, kesannya produk akhir atau khidmat yang diberikan bukanlah yang terbaik, malah tidak mencapai kualiti yang diharapkan. Ketika kejujuran hilang dan rasuah berluasa di dalam negara ini, setiap warga negara Malaysia berada dalam kerugian. Baiklah, secara ringkasnya, politik wang ini adalah satu perbuatan yang salah, bukan sahaja di sisi undang-undang, malah di sisi agama. Bagaimana untuk kita membentuk masyarakat yang berakhlak mulia sekiranya pemimpin sendiri tidak mengamalkan perkara yang sepatutnya diamalkan, malah ia adalah perbuatan yang haram dan mendatangkan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, masa hadapan rakyat juga akan terjejas dan akan menjadi taruhan kerana orang yang tidak mengamalkan cara yang betul menjadi pemimpin dalam kalangan masyarakat. Sedangkan pengalaman ataupun keupayaan orang yang lebih layak tidak dipandang hanya kerana mereka tidak ada wang yang sepatutnya. Seperti orang yang melakukan politik wang ini lakukan. Baiklah, ini serba sedikit mengenai politik wang. Secara amnya, sebuah parti politik memerlukan wang sebagai pendanaan untuk tujuan pilihan raya, termasuk aktiviti-aktiviti parti politik yang lain seperti pendidikan, analisis polisi, latihan dan lain-lain. Semasa pilihan raya, parti politik memerlukan jumlah dana yang banyak untuk membiayai kempen pilihan raya seperti pembelanjaan calon, pusat operasi kempen, poster, media massa dan elektronik. Biasanya, kesemua kos-kos tersebut dibiayai dengan yuran keahlian, derma politik, makan malam untuk mendapatkan dana, penjualan buku dan juga dana daripada calon pilihan raya sendiri. Seiring dengan kenaikan kos sara hidup yang lain, kos untuk parti politik juga bertambah dan untuk menjalankan kempen pilihan raya memerlukan dana yang lebih daripada biasa. Persaingan untuk mendapatkan jawatan dan memenangi pilihan raya menjadikan kosnya melambung tinggi. Dalam proses ini wujudnya politik wang. Jadi sehinggakan kes ini menimbulkan tanda tanya kepada individu-individu lain tentang bagaimana seseorang itu boleh melakukan kempen secara besar-besaran, sedangkan semua orang tahu bahawa kosnya tidaklah rendah dan kemampuan individu tersebut bagaimana. Jadi itu salah satu tanda tanya dan kredibiliti yang boleh kita persoalkan dalam kalangan pemimpin Malaysia. Baiklah, ini antara keratan akhbar tentang politik wang. Baiklah, cabaran pelaksanaan sistem demokrasi berparlimen yang kedua adalah isu agama dan perkauman dalam kempen pilihan raya.
Baiklah, untuk pengetahuan semua, salah satu cabaran pelaksanaan sistem demokrasi berparlimen adalah penggunaan sentimen perkauman dan juga agama semasa kempen pilihan raya, yang mana pemimpin sering memberi janji-janji tentang perkauman dan juga agama bagi menarik minat untuk menarik minat rakyat bagi mengundi mereka. Dan kebiasaannya sehingga akhirnya mereka tidak mengotakkan pun janji tersebut kerana ia merupakan satu perkara yang sensitif dan juga bukan mudah untuk dilaksanakan di Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. Baiklah, seperti dalam slide, penggunaan unsur perkauman dan sentimen agama merupakan kesalahan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Penganalisis politik Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof berkata, para pemimpin memecah belahkan masyarakat dengan dua sentimen tersebut malah dianggap hipokrit apabila mereka berjanji dalam kempen masing-masing untuk membina bangsa Malaysia yang bersatu. Banyak lagi isu lain yang boleh diangkat sebagai bahan kempen, antaranya kenaikan harga barang, kos hidup, pengangguran, peluang pekerjaan, prosedur operasi standard SOP 2 darjat, kemiskinan, pendidikan dan juga rasuah. Yang mana isu-isu ini lebih penting dan juga sangat perlu untuk dibahaskan berbanding dengan isu perkauman dan agama yang langsung tidak ada pengakhirannya. Malah mereka hanya memberi janji palsu kepada rakyat. Kerana ia bukan satu perkara yang mudah. Dah berapa tahun perkara yang sama terjadi, mereka janjikan perkara yang sama namun tidak ada perubahan. Dan perbuatan ini juga menimbulkan rasa curiga dan syakwa sangka antara satu sama lain. Seolah-olah isu perkauman dan agama dalam negara kita berada pada tahap yang sangat membimbangkan sehingga memerlukan perubahan. Sedangkan rakyat tidaklah mengalami masalah perkauman antara satu sama lain. Pergaduhan berlaku hanya dalam kalangan parlimen sahaja, dalam kalangan politik sahaja sehingga menyebabkan rakyat terpalit sama. Dan disebabkan rasa curiga dan syakwa sangka ini menyebabkan jalinan perpaduan semakin renggang dalam kalangan rakyat Malaysia. Maka, apabila kita menyentuh tentang perkauman dan agama ini, adakah kita boleh katakan seseorang itu berakhlak mulia? Itu yang harus kita fikirkan. Baiklah, ini adalah antara keratan akhbar berkenaan dengan isu perkauman dan juga agama yang digunakan sebagai bahan berkempen. Baiklah, saya kira ini sahaja daripada saya, Alia Iman binti Muhammad. Cabaran tentang Raja Berperlembagaan akan disambung pula oleh sahabat saya iaitu Asya binti Yusof. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Asya binti Yusof akan menyambung perbincangan ini. Saya akan membentangkan mengenai cabaran sistem Raja Berperlembagaan bagi mengeratkan hubungan etnik dalam pembinaan jati diri dan negara bangsa ke arah integrasi nasional dalam keluarga Malaysia yang berakhlak. Sebelum itu, kita akan melihat sedikit definisi bagi Raja Berperlembagaan. Maksud Raja Berperlembagaan ialah kerajaan yang ditubuhkan di bawah sistem perlembagaan yang mengiktirafkan Raja sebagai ketua negara dan perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi di negara. Malaysia merupakan satu-satunya negara yang mempunyai sistem Raja Berperlembagaan, sistem demokrasi berparlimen dan sistem persekutuan. Cabaran pertama dalam sistem Raja Berperlembagaan ialah krisis perlembagaan pertama pada tahun 1983, iaitu pindaan perlembagaan yang bertujuan memasukkan kuasa perkenan Raja. Krisis ini berpunca dari pindaan perlembagaan yang bertujuan memasukkan kuasa perkenan yang di-Pertuan Agong, raja-raja dan para yang di-Pertua Negeri ke atas rang undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen atau Dewan-Dewan Undangan Negeri. Cadangan ini hendak memasukkan peranan mereka, iaitu rang undang-undang akan menjadi undang-undang tanpa perkenan selepas tempoh tertentu. Walau bagaimanapun, rang undang-undang tetap di bawah yang di-Pertua Agong. Dan kuasa darurat juga dikekalkan di bawah kuasa yang di-Pertua Agong bagi mengekalkan keselamatan dan kesejahteraan negara. Tambahan pula, kini kegiatan politik yang cuba meruntuhkan Raja Berperlembagaan merupakan salah satu cabaran. Permainan politik oleh sesetengah golongan untuk mendapat kuasa pemerintahan telah sanggup mempersoalkan apa sahaja isu demi mendapatkan pengaruh dan sokongan dalam berpolitik.
Mereka sanggup mengacau sistem yang ada termasuk institut raja untuk membuat perubahan yang belum tentu akan menjamin keamanan, kestabilan dan keselamatan negara. Mereka menganggap raja berperlembagaan ini baru sahaja ditubuhkan. Bahkan raja perlembagaan ini sebenarnya sudah lama tertubuh ataupun dilaksanakan di tanah Melayu. Bahkan orang yang datang seperti British, orang Jepun sendiri yang telah menjajah negara Malaysia atau tanah Melayu tidak pernah mengacau sistem raja perlembagaan. Seharusnya pemimpin ini perlu berlaku adil dalam pemerintahan, tidak perlu mencari isu-isu yang sensitif seperti mengenai raja perlembagaan semata-mata untuk mendapatkan nama ataupun jawatan dalam politik. Cabaran yang kedua ialah tidak menghormati Institut Raja Melayu. Hari ini, masyarakat mula mempertikaikan peranan dan kedaulatan raja-raja secara terang-terangan. Berbagai kes menghina Institut Beraja menerusi media sosial. Terdapat berbagai pihak termasuk segelintir orang Melayu yang mula mempersoalkan tentang kuasa dan peranan raja-raja. Malah ada juga pihak yang lancang menyarankan bahawa Institut Raja adalah tidak relevan dan kewujudannya perlu disemak semula. Rakyat seharusnya sedar bahawa peranan Institut Raja bukan sahaja melibatkan adat istiadat dan tata cara pemerintahan sesebuah negeri. Sebaliknya, peranan Institut Raja jauh lebih besar iaitu menyatupadukan rakyat serta mengekalkan keharmonian dan keadilan di negara. Sepatutnya, individu yang berakhlak tidak akan merendahkan golongan lain, bahkan perlu memastikan kesejahteraan dapat dikekalkan selama-lamanya. Sekian, terima kasih.